Keputusan berhubung tawaran agar Malaysia jadi tuan rumah Sukan Commonwealth dijangka di muktamad minggu depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri. Saya minta mereka bincang dan mungkin kita muktamadkan minggu depan. Kita tak boleh juga tangguh keputusan. Tetapi seperti mana kita tahu, sukan dan olahraga ini tidak boleh dilihat hanya dari segi kepentingan ekonomi dan pelaburan. Kita nak bagi juga ruang galakkan supaya dapat memberikan dorongan kepada atlet kita dan olahragawan dan wati untuk bersaing. Perdana Menteri berkata demikian ketika diminta mengulas tawaran Persekutuan Sukan Commonwealth CGF kepada Malaysia untuk menjadi tuan rumah tamasya berkenaan. Ini bagi menggantikan Victoria Australia yang menarik diri tahun lepas. Penilaian penuh teliti terhadap kos dan keupayaan fasiliti perlu dibuat sebelum Malaysia menerima tawaran bergelar tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Pandangan itu disuarakan pensyarah kanan Fakulti Sukan dan Sains Exercise Universiti Malaya, Dr. Nur Eza Zainal Abidin. Kita mampu dalam masa 2 tahun. Kita ada kompleks sukan antarabangsa, kita ada Stadium Nasional Bukit Jalil, Aziata Arena, tapi kita juga perlu lihat persiapan venue, gelanggang, sukan untuk sukan-sukan yang lain, sebab kita akan, kalau kita jadi penganjur mungkin 20 hingga 23 sukan lain lah. Sekiranya kita terima, dia akan salurkan menjangkau 100 juta pound. Jadi adakah ia mencukupi atau adakah perlu tambahan, dana tambahan, dan again kos dan pendapatan perlu balance. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu pada program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Malaysia pernah menjadi tuan rumah pada edisi 1998 yang menyaksikan kontingen negara menduduki tempat keempat keseluruhan selepas mengumpul 10 emas, 14 perak dan 12 gangsa. Badminton All England 2024. Berguru lelaki utama negara Aaron Chia So Woo Yik bergelar wakil tunggal negara layak ke separuh akhir selepas menewaskan gandingan Indonesia semalam. Kejayaan ini sekaligus mengubat kekecewaan selepas dua wakil negara Lee Zijia dan Perli Tan Emtina kandas di suku akhir. Saingan berlangsung di Birmingham, United Kingdom menyaksikan pasangan juara dunia 2022 itu cuma memerlukan masa 31 minit untuk menumpaskan Muhammad Shahibul Fikri Bagas Maulana 21-14, 21-11. Kemenangan menyaksikan Aaron Woo Yik mengekalkan rekod tanpa kalah mereka ke atas gandingan lawan 5-0. Kejayaan ini menyaksikan bermakna gandingan itu hanya selangkah saja lagi untuk mengulangi pencapaian terbaik mara ke final All England 5 tahun lepas. Menanti Aaron Woo Yik di separuh akhir ialah pasangan Taiwan Li Jihui dan Yang Po Xuan. Pertembungan dijadualkan berlangsung pukul 2.40 pagi esok. Menjelang kejohanan skuash terbuka Australia minggu depan, skuad lelaki negara dijangka menempuh laluan sukar seawal pusingan pertama. Menurut Ketua Jurulatih Kebangsaan Aaron Cross, ini memandangkan 3 pemain iaitu Muhammad Ad-Din Adrike Bahtiar, Muhammad Syafiq Kamal dan Sanjay Jiva kini berada di ranking rendah. The boys are obviously going to have it tough, but it's a good experience for them. You know, it's Shafiq, Sanjay, and Adine will get some good matches. Hopefully, they can get through their first round and push some people in the second round. Girls is a little bit more interesting because they play each other in the second round, especially the two sisters are playing each other. Yeah. Berdasarkan undian, Jiva yang berada di ranking ke-80 dunia akan berdepan lawan agak seimbang Taufik Mahlafi dari Perancis. Isu tunggakan gaji pemain klub Liga Super Kuala Lumpur City FC akan diselesaikan dalam masa terdekat. Perkara itu dinyatakan penaung klub itu yang juga Menteri Komunikasi Fahmi Fadil. Jadi insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama mengikut proses-proses yang tertentu
kita akan lunaskan apa juga yang telah dihutangkan kepada terutama para pemain. Saya nak pastikan KL City dapat bersedia untuk memulakan season nanti, dan insya-Allah minggu depan saya akan turun untuk lihat sendiri tahap persediaan para pemain. Beliau menyatakan perkara berkenaan selepas siri ketiga program Teh Hijau Kuala Lumpur yang diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Sekian berita perdana dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.